Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Pengetua Sekolah Menengah Agama Pekan Gurun, Ustaz Nur Azam bin Ahmad. Yang berusaha Yang Dipertua PIBG Sekolah Menengah Agama Pekan Gurun, Encik Bashir bin Ahmad, merangkap pengerusi Lembaga Pengurusan Sekolah. Yang berusaha Barisan Penolong-Penolong Kanan, Penolong Kanan Tingkatan 6, Ustazah Lubna bin Osman. Yang dihormati Barisan Guru-Guru Kanan, Kaunselor, pengusaha Dewan Makan dan pengusaha kantin, dan yang dikasihi para waris dan anak-anak pelajar sekalian. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini bagi menjayakan program bacaan Yasin dan taklimat pembukaan sekolah bagi fasa 3.0 yang akan bermula pada 30 Oktober 2021, Sabtu yang akan datang. Saya Ustazah Hasniah binti Harun, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Agama Pekan Gurun. Jadi saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua yang hadir untuk taklimat penataran sesi pembukaan sekolah 3.0. Saya akan membentangkan persediaan sebelum buka sekolah. Okey. Yang pertama, vaksinasi murid semua tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dos pertama telah dilaksanakan pada 23 hari bulan 9 tahun 2021 bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5 di PPV Gurun Jaya. Dos pertama bagi tingkatan 1 hingga 3 berlaku pada 28 September tahun 2021 di PPV Pelak Sungai Petani. Okey, dos yang kedua 24 Oktober tahun 2021, iaitu tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di SMK Gurun, iaitu minggu lepas lah, hari Ahad yang lepas. Okay. Untuk kehadiran dihadkan kepada 50% enrollment kelas dan kehadiran ke kelas secara penggiliran minggu. Penambahbaikan SOP bagi tahun ini, pemakaian pelitup muka diwajibkan ke atas setiap pelajar. Murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Memastikan pengudaraan yang baik dalam kelas, membuat ujian kendiri kit COVID-19 sekiranya murid bergejala di sekolah. Kelonggaran peraturan. Murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada, pakaian seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Ketidakhadiran murid dengan surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Okey, ketidakhadiran murid. Sekiranya ibu bapa atau penjaga memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah, ketidakhadiran tersebut tidak akan dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Namun, ibu bapa atau penjaga perlu memaklumkan ketidakhadiran murid kepada pihak sekolah untuk tujuan rekod.
Okey, seterusnya. Jangan ke sekolah jika murid mempunyai simptom atau gejala COVID-19 seperti demam, batuk, selesema, sakit tekak dan sukar bernapas atau suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius. Murid yang menaiki bas atau kenderaan lain, pastikan pemandu kenderaan tersebut telah mendapat vaksin lengkap. Ibu bapa atau penjaga digalakkan menghantar anak-anak ke sekolah. Saringan suhu badan murid pada setiap hari di pintu masuk sekolah dan asrama. Maknanya setiap hari pelajar yang datang ke sekolah akan dibuat saringan suhu terlebih dahulu bagi pelajar-pelajar yang tinggal di asrama. Sebelum mereka keluar daripada pagar asrama akan dibuat saringan terlebih dahulu setiap hari. Jika suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius atau bergejala, murid tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Ini khusus kepada pelajar berulang. Ibu bapa akan dihubungi dan murid diminta balik. Ibu bapa diminta untuk menghantar anak ke pejabat kesihatan berhampiran sekiranya bergejala. Okey, kita tengok pula dari pemakaian seragam sekolah. Murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya pakaian seragam yang ada tidak lagi sesuai dipakai. Okey, waktu di sekolah. Waktu di sekolah, pelajar hendaklah memakai pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Pelitup muka berganda adalah digalakkan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa. Kemudian seterusnya mencuci tangan dengan air dan sabun. Sekiranya murid bergejala ketika di sekolah, ujian kendiri COVID-19 akan dilaksanakan. Okey, seterusnya pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 kepada murid asrama. Bagi murid yang datang bersama waris menaiki kenderaan bersama ibu bapa. Murid atau pelajar sahaja dibenarkan turun dari kenderaan untuk ke tempat ujian kendiri COVID-19. Yang kedua, murid atau pelajar melakukan ujian kendiri mengikut tata cara yang ditetapkan. Yang ketiga, keputusan negatif dibenarkan ke asrama. Sekiranya keputusan positif, murid atau pelajar diurus oleh ibu bapa atau penjaga. Maknanya kalau keputusan positif, pelajar tidak dibenarkan masuk ke asrama. Seterusnya, tindakan sekolah bagi warga yang bergejala. Murid atau pelajar sekiranya bergejala diasingkan di bilik isolasi dan hubungi ibu bapa atau penjaga. Kemudian akan dijalani ujian kendiri. Apabila keputusan positif, maka pihak sekolah akan menghubungi ibu bapa atau penjaga dan PKD bagi tindakan seterusnya. Sekiranya keputusan negatif, menghubungi ibu bapa atau penjaga untuk membawa murid atau pelajar pulang. Bagi guru dan AKP pula, mereka akan terus ke fasilitasi kesihatan untuk jalani ujian pengesahan dan seterusnya memaklumkan keputusan ujian kepada pihak sekolah. Guru atau individu yang mengurus perlu memakai pelitup muka serta memakai sarung tangan pakai buang. Menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau pansanitasi tangan. Okey, ini khusus kepada pengoperasian kantin. Semua pekerja kantin perlu mendapat vaksin lengkap. 2 dos. Kemudian mematuhi SOP yang dikeluarkan
MKN dari semasa ke semasa. Murid atau pelajar makan dan minum dalam bilik PDP semasa rehat dengan seliaan guru. Murid atau pelajar dalam kelas yang menggunakan penyaman udara perlu makan di ruang terbuka dengan seliaan guru. Okey, waktu rehat. Murid makan di dalam kelas dengan seliaan guru. Makanan adalah berbungkus, sama ada dibeli di kantin atau dibawa dari rumah. Waktu balik. Murid dibenarkan pulang dengan mengikut arah laluan pergerakan terarah yang disediakan. Pengawalan dan penyuraian murid atau pelajar di pintu pagar sekolah. Sekolah kita ikut model pertama dan model kedua. Model pertama, ruang menunggu di dalam kawasan sekolah. Dan model kedua, laluan terarah dan sehala. Ini khusus kepada pelajar yang berulang. Okey, kita tengok pula kepada pengurusan asrama. Okey, pengurusan asrama ada 5 kategori, iaitu pengurusan bilik dom, pengurusan dewan makan, pengurusan peraturan keselamatan, pengurusan aktiviti riadah murid asrama, pengurusan pergerakan murid kembali ke asrama. Okey, kita tengok kepada pengurusan dom asrama. Okey. Pengurusan dom asrama, tingkat atas dan bawah katil 2 tingkat atau double decker boleh digunakan dengan penjarakan katil 1 meter. Maknanya sebelum ni, kalau pelajar duduk di bawah, di atas kita kosongkan. Jadi kemasukan fasa 3.0 ini, katil 2 tingkat boleh guna atas bawah. Syarat jarak dia 1 meter antara katil yang sebelahnya. Sekiranya penjarakan katil 1 meter tidak dapat dilaksanakan, pihak sekolah hendaklah meletakkan penghadang antara katil 2 tingkat seperti almari dan penghadang lain yang bersesuaian. Okey, seterusnya, penggunaan langsir mestilah tidak menghalang pengudaraan. Mengikut pemantauan Nazir yang berlaku baru-baru ini, penggunaan langsir tidak dibenarkan. Hanya dibenarkan kepada asrama puteri sahaja. Okey, seterusnya kita masuk kepada pengurusan dewan makan. Pengurusan Dewan Makan Asrama, yang pertama, jadual penggiliran waktu makan disediakan sekiranya perlu. Kita tengok keadaan berapa ramai pelajar kita. Kalau pelajar kita terlalu ramai, kita akan sediakan jadual penggiliran. Okey, yang kedua, pekerja Dewan Makan sahaja dibenarkan untuk mencedok makanan dengan berpakaian lengkap. Yang ketiga, tempat beratur dan kedudukan tempat makan Dewan Makan diletakkan penandaan bagi penjarakan fizikal. Contohnya, jarak 1 meter antara semasa beratur. Yang keempat, pekerja di Dewan Makan mesti memakai penutup separuh muka dan sarung tangan semasa menyedia dan menghidangkan sajian. Makanan boleh disajikan secara bufet, hidangan, individu atau berbungkus. Dan seterusnya, penggunaan sketing di meja makan tidak dibenarkan. Dari Dewan Makan sekarang ni, meja makan dalam keadaan yang tidak berbaju lah. Dah dibuang sketingnya. Peraturan keselamatan.
Memastikan murid atau pelajar mengemukakan borang pengisytiharan kesihatan semasa pendaftaran masuk asrama seperti di lampiran 2. Okey, kamu akan masuk asrama pada 30 hari bulan Oktober nanti, hari Sabtu nanti. Jadi kamu akan mendapat borang pengisytiharan kesihatan dan kamu isi serah kepada guru yang bertugas pada hari tersebut. Okey. Yang seterusnya, aktiviti luar atau outing dan pulang bermalam tidak dibenarkan sehingga dimaklumkan oleh KPM dari semasa ke semasa. Dan ibu bapa atau penjaga tidak dibenarkan untuk melawat anak-anak jagaan di asrama sehingga dimaklumkan oleh KPM dari semasa ke semasa. Okey, seterusnya kita masuk aktiviti riadah murid pelajar asrama. Aktiviti riadah murid pelajar asrama dibenarkan dengan mematuhi penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 hingga 3 meter. Aktiviti adalah seperti jogging, senaman dan berbasikal. Di asrama tak ada berbasikal lah. Okey, seterusnya dijalankan di kawasan yang terbuka. Okey, permainan atau aktiviti rugby, bola sepak, futsal, bola keranjang dan hoki adalah tidak dibenarkan. Seterusnya, pergerakan murid pelajar kembali ke asrama. Okey, pergerakan murid atau pelajar kembali ke asrama dibenarkan secara berperingkat dengan kaedah berikut. A. Dihantar oleh ibu bapa. B. Menaiki kenderaan yang disewa oleh sekolah. C. Menggunakan kenderaan air atau udara. Dan D. Kenderaan sendiri. Jadi, kebanyakan pelajar asrama Sekolah Menengah Agama Pekan Gurun menggunakan kaedah A, iaitu dihantar oleh ibu bapa menggunakan kenderaan sendiri. Okey, seterusnya, perkara yang baharu berlaku dalam fasa 3.0, iaitu garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 vaksinasi. Untuk makluman semua para waris, anak-anak pelajar kita telah divaksin. Hanya 8 orang sahaja yang belum divaksin kerana masih belum cukup tarikh matang dia. Kemudian ada masalah kesihatan dan juga terdapat 7 orang pelajar yang tidak bersetuju untuk divaksin. Yang lain semua dah dapat dos 1 dan 2. Tahniah kepada ibu bapa yang memberi komitmen yang baik dalam program vaksinasi yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan. Kemudian seterusnya, ujian kit kendiri COVID-19 akan dilaksanakan ke atas semua pelajar yang akan daftar masuk asrama 30 hari bulan nanti dan juga kepada pelajar-pelajar yang bergejala ketika berada di asrama. Dan keselamatan warga sekolah insya-Allah akan terpelihara. Pengurusan pembukaan sekolah akan bermula pada 31 hari bulan Oktober tahun 2021 hari Ahad nanti. Okey, seterusnya kita akan tengok video tata cara penggunaan ujian kit dan kemasukan ke asrama.
Kemudiannya kesimpulan. Okey. Yang pertama, sekolah dan asrama adalah selamat untuk diduduki oleh semua pelajar. Jom hadir ke sekolah. Semua pakat mai sekolah. Amalkan pemakaian pelitup muka. Sentiasa bersihkan tangan, cuci dengan sabun atau guna cecair sanitasi tangan. Amalkan penjarakan fizikal. Laporkan kepada pihak sekolah jika anda positif COVID atau kontak rapat dan kuarantin. Sekian, terima kasih. Itu sahaja taklimat penyampaian daripada saya, iaitu Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Agama Pekanbaru.